berubah. Tahu doktor datang masjid kita. Ya Allah, dia ni malah laser gila. Bagi dosa ke orang tu. Memang saya laser, buat macam mana? Kau tidak tak nampak, kau tidak tak masuk, kau tidak tak rasa, kau tidak tak berubah. Kita bukan nak ilmunya, nak berubahnya. Siapa pergi umrah balik tak berubah, kosong umrahnya. Siapa pergi haji tak berubah perangainya, tak berubah perkataannya, tak berubah ibadahnya, tak bertambah baiknya, kosong, melancong. Sebab itu berapa ramai orang pergi umrah. Ni cuti sekolah, siap kau? Macam pergi orang yang pergi haji, punya ramai anak halu. Angkut dia semua sebab duit banyak. Tapi bagi tahu tak kita pergi umrah untuk apa? Apa yang nak diubah? Ini contoh, ni pengalaman bawa grup-grup pergi umrah Mekah Madinah. Geram tanah ni, takut sangat. Baru sampai airport Jeddah je. Asal lama sangat doktor. Mana dia? Sampai ke lain, air zam-zamnya mana? Oh alah, saya pun tak ada air zam-zam awak. Tunggulah, kan dalam perut kapal terbang. Bukan saya janji. Kenapa tak janji sendiri tadi? Sekepot tak jawabnya? Dosa tak jawabnya? Dosa je kekau orang macam, ya Allah. Baru sampai Jeddah saja dah cicir dah semua. Ini pengalaman. Dalam bas dia cicir dah. Kenapa tak duduk? Tadi saya duduk depan, lepas tu dia pula duduk. Saya kata duduk lah, mana ada kosong. Sampainya sama. Punya otak ni tak dapat apa falsafah untuk pergi umrah. Apa dapat sa'i, apa dapat tawaf. Ni kekuatan. Kalau pergi saja buat nonai. Memang semua orang boleh buat. Tapi ujungnya apa? Bawa tak tawafnya balik rumah? Bawa tak sa'inya balik rumah? Tak. Sama ke empatnya? Sama je ibadah malahnya, sama je malah baca Qurannya. Apa yang berubah? Tapi sebab banyak duit, pergi aja. Pergi, no problem. Cuba sponsor orang lain pula. Okay. Kalau orang tu dapat umrahnya biar mabrur, kita free dapat. Contoh, kata orang kaya. Tak sederhana. Jelas? Maka kekuatan pertama yang kita nak, rasa Allah sangat dekat. Rasa Allah tak pernah tinggal kita yang banyak tinggal Allah, kita yang banyak lupa Allah, kita banyak terima kasih dengan suami, dengan anak-anak, tapi sikit terima kasih dengan Allah. Sebab itu dari hari esok bangun tidur pegang kepala ni, ya Allah Tuhan aku bersyukur ya Allah selama hari ni otak aku normal ya Allah, aku tak pernah bersyukur dengan hadiahmu ini ya Allah. Dari hari ini sampai mati aku nak bersyukur ya Allah ya Tuhanku, kamu bagi aku telinga dari kecil sampai sekarang masih dengar ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur ya Allah dengan telinga yang ada ini ya Allah. Aku teringat aku dengar yang kotor-kotor, aku tak dengar ya Quranmu, aku tak dengar YouTube ceramah ya Allah. Aku dengar handphone ya Allah. Nangis, mesti nangis. Engkau bagi aku mata ya Allah. Aku celik dari dulu sampai sekarang, tapi aku tak melihat kehebatanmu. Aku tak rasa engkau dekat. Aku tak rasa segala nikmat yang kamu bagi ini sebagai nikmat ya Allah. Tak ada sehari pun tak nampak, tapi bersyukur tak dengan mata. Jaga tak mata tengok apa-apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tengok aja, tak kisahlah. Mata aku suka aku lah. Yes. Betul tak? Pegang jantung ni ya Allah ya Tuhan. Dari dulu sampai hari ini jantung ni belum pernah berhenti ya Allah. Bermakna engkau belum pernah tinggalkan jantungku ini ya Allah. Aku dari hari ini sampai mati aku nak bersyukur denganmu ya Allah atas jantung ini. Mudah-mudahan aku dimatikan dalam keadaan bersih suci ya Allah. Mana tak nangis bangun pagi? Mana tak nangis lepas sujud? Subuh-subuh bertawakal dengan Allah, tampak mata. Jangan tengok dunia dulu, tengok kitab dulu, tengok Al-Quran dulu, tengok hadis dulu. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, itu tanda kamu rindu dengan Allah. Kamu nak sebut nama Allah. Ini masalah yang sedang melanda umat Islam. Atas sejadah rasa ada Quran, alam masjid rasa ada Quran, luar masjid, luar sejadah, entah ke mana pergi Allah. Boleh nampak? Apa dia?
Ni kekuatan yang nak dibangun. Dari hari ini bawa dia di mana saja. I'm with you. You are with me. So please obey. Tolong bangun saya. Tolong uruskan saya. Ya Allah, ya Baring, Kau Maha mengurus. Aku tak mampu urus diri aku. Jangan lepaskan aku walaupun sesaat. Ya Allah. Ya Hadin, Kau yang memberi petunjuk. Sebab itu nama Allah 99 itu mesti lekat dalam darah, dalam daging. Kerana semua nama itu adalah ayat-ayat yang membantu kita untuk rasa dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Wahhab, Kau yang Maha memberi. Ya Allah, Kau bagi aku airnya, tapi dia tak cakap boleh minum ke tidak. Ya Allah. Contoh, betul ke tak? Ada orang hidang kuih di hidangnya, bila nak suruh jemput makan ni? Betul? Dia tadi dah ada dah ni. Ini untuk doktor. Okey, baru dapat lesen, betul? Baru boleh minum, betul tak? Contoh, tak adalah saja. Ialah tidak pegang tangan kami. Ya Allah, aku tak tahu selama hari ini tangan aku ni paling banyak jasa, tapi aku tak pernah bersyukur. Ya Allah, aku tak boleh bayang hidup aku kalau tak ada tangan. Ya Allah, tapi terlalu sikit tangan ini memberi, terlalu sikit tangan ini buat baik, terlalu sikit tangan ini menerima, terlalu sikit. Ya Allah, aku jaga anak aku dengan tangan ini, aku jaga suamiku dengan tangan ini, aku membaca dengan tangan ini, aku menulis dengan tangan ini. Ya Allah, aku masak dengan tangan ini. Ya Allah, tapi aku tidak bersyukur. Ya Allah, bila kamu bersyukur, pasti aku tambah kebaikan. The more you give, the more you get. Aku nak jadi tangan yang di atas. Ya Allah, aku tak nak jadi tangan di bawah semua hidup. Ya Allah, dia pun RM1. Berapa ramai kita bersyukur dengan ni. Masih boleh jalan ni. Dah tak boleh jalan, so insyaAllah tu syukur, Alhamdulillah masih boleh duduk, masih boleh meloncat, tak bersyukur pun. Mata masih boleh nampak, tak kisah pun. Kena kerja manis. Doktor, saya sekarang tak nampak dah, doktor. Saya kencing manis, baru nangis. Masa nampak, tak nampak hebatnya Allah. Tak tengok ni, alam ni ciptaan Allah. Milik Allah, satu pun tak ada milik kita. Tapi kita kedekut macam nak mati. Betul atau tidak? None of us, alau pokok tu yang kita tanam, walaupun kuih tu yang kita buat, it's not yours. Yang kamu buat belum tentu kamu telan. Yang kamu tanam belum tentu kamu makan. Sebab itu makanlah, tanamlah kerana nak sedekah. Ya Allah, Tuhanku, jadikan pokok ini berbuah untuk aku sedekah. Ya Allah, burung makan, orang makan, tukang kebun ambil apa, ambil tukang ambil sampah, ambil, silakan. Walaupun dia makan burung, walaupun dia makan manusia, walaupun dia makan ulat, tetap namanya sedekah. Tapi jangan sih, ini aku yang tanam. Contoh. Jadi dari hari ini, everything in your house is not yours. Sebab tu Ibrahim Idham kata apa? Kamu boleh buat maksiat kalau kamu tidak guna rezeki Allah. Kalau kamu tak makan rezeki Allah. Boleh. Dalam dewan ni kita boleh bernafas sebab apa? Ada apa? Ada udara. Dalam udara ada apa? Oksigen. Apa oksigen bagi kat kita? Pernapasan. Ada jawapan lain? Apa oksigen bagi kat kita selain pernapasan? Oksigen jadi pernapasan. Setuju? Ada jawapan lain? Kehidupan. Oksigen bagi kehidupan. Setuju? Betul? Betul. Jangan memang cakaplah betul, tapi takut pula. Teruk doktor ni kan, segah-segah kita. Kok ngantuk-ngantuk jugalah, macam mana? Betul? Sergah-sergah macam ni pun kena dapat tiang tidur juga. Sebab bapak iblis dalam perut dah. Okay. Rumah mana paling banyak oksigen? Rumah? Rumah sakit. Oksigen paling banyak kantongnya di hospital. Betul ke tidak? Oh, tak tahu pula jawapan, tak sangka. Doktor ni main gitu kan. Dia ada 10.30 dah. Okey. Kenapa ada kematian di hospital? Ada tangki oksigen 4 lori dah tak. Apa sebab mati? Ajal.
Tadi oksigen bagi apa? Nampak tak? Nampak tak sesatnya kita? Nampak tak salahnya kita? Nampaknya cerai tak kita dengan Allah? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Kenapa kata oksigen bagi kehidupan? Ni jawapan anda sekalian tadi. Apa oksigen bagi kat kita? Kehidupan, pernapasan. Tak yakin, keyakinan hilang dengan Allah. Oksigen tu makhluk, udara tu makhluk. Mana boleh makhluk hidupkan makhluk? Ni yang nak kena baca pakai pakai hati, bukan pakai logik. Inilah yang kita ajar pada anak. Betul atau tidak? Jangan main hujan, nanti demam. Demam kena hujan. Hujan tu apa? Rahmat Allah yang turunkan. Kenapa boleh demam? Nak tak hujan pun demam juga. Kita duduk rumah demam juga. Betul ke tidak? Jangan putus hubungan dengan Allah. Tadi bila anda bercakap, bila puan-puan kata oksigen bagi kehidupan, putus hubungan dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Balik-balik zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kerana oksigen tidak boleh menghidupkan. Sebab itu di hospital ramai orang mati. Kerana yang matikan siapa? Allah. Kalau yang matikan Allah, siapa yang menghidupkan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kita hidup kerana siapa? Saya hidup sebab makan dah suplemen, exercise, makan protein, makan segala benda gajah rimau. Sebab itu saya nampak muda. Nampak ke? Konon. Makanlah apa pun, hasilnya apa? Allah yang tentukan. Betul tidak? Sebab itu keyakinan adalah kunci untuk ilmu bantu kita. Ini keyakinannya masih longgar-longgar. Banyak sekeru nak kena ketat. Ada orang tengok jam dah. Betul lah, saya pun tengok jam juga. Kita tengok jam, tandanya apa? Bila nak habis? Okey. Jelas? Siapa kita? Apa yang kita pakai? Pinjam dari Allah. Jangan saya pakai tudung merah. Jangan main-main. Saya kalau pakai tudung merah, tangkap gambar lawa. Lawa tu siapa bagi? Allah. Tudung siapa bagi? Allah. Mati esok pakai tudung merah ke tudung itu? Tak pakai dah. Jadi jangan bangga-bangga. Kita bawa tudung yang kamu sayang tinggal. Jubah yang kamu beli mahal tinggal. Dubai ke apa ke tetap tinggal. Kelik-kelik tak kelik tinggal. Betul tidak? Maka sekali lagi bangun keyakinan hari ini, kita belajar who am I? Siapa aku? Kalau aku tak punya apa-apa, kenapa sombong? Bumi aku pijak bukan bumi aku. Kenapa nak sombong di bumi Allah? Ada apa? Wah, dagu naik tau. Ya. Nak apa? Datang orang kat gate, ada apa? Oh Allah, sombongnya. Tante yang datang tu malaikat. Ada apa? Pakai baju cantik ni minta sedekah. Di rumah saya ada ke Ahad, yang datang pakai cantik macam saya. Assalamualaikum, saya minta sedekah. Terus tawarkan, bagi tahu jawatan saya minta sedekah. Apa pakai cantik sangat tapi minta sedekah? Saya hari lain kerja kedai makan. Hari Ahad kedai makannya tutup. Jadi saya minta sedekah. Kalau tengok baju tak nak pakai, tak nak bagi yuk. Ni baju orang bagi. Salah tak? Orang bagi kat dia. Jadi bila nak pakai? Dia macam pakai macam nak bagi orang kahwin, tapi datang kat gate kita nak minta sedekah. Kita rasa macam mana? Ya Allah, pakai punya lawa, tapi pergi di rumah orang minta sedekah. Pahala ke dosa? Dosa buruk. Habis semua ibadah. Jangan dalam masa satu saat Allah boleh telan semua ibadah kita. Sebab tak rasa ini bumi Allah, tubuh ini pinjam dari Allah, anggota ini Allah yang punya, pinjam. Aku nak pulang besok, bersih ke tidak? Nak dipulangkan dalam keadaan bersih ke kotor? Adakah tangan ini akan tarik kita ke neraka? Adakah mata ini akan tarik kita ke neraka? Adakah otak ini akan tarik kita ke neraka? Kerana aku tak pernah fikir pasal akhirat. Aku fikir dunia je. Dalam kepala otak saya mikir aku nak hidup, bukan fikir nak mati.
Sebab itu fikiran boleh mendorong kita untuk lupa akhirat. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Saya nak jadi hamba Allah. Bila hamba Allah, dia tengok banyak-banyak ke mana. Dia harus melihat ke mana aku nak pergi. Aku dah jalan lama dah, 66 tahun dah berjalan, tapi ke mana nak pergi. Tapi kalau masih dalam kepala otaknya besar dunianya, akhiratnya kecil. Sebab itu yang datang kaunseling dah kena lempang-lempung pun. Dia dah ada yang kena sepak, ada yang kena pijak, ada yang kena heret keluar. Jadi awak datang nak dapat apa? Kalau dia tak suka awak, tak sayang awak, nak tunggu buat apa? Tapi saya sayang dia. Letih ya. Sebab suami, sayang suami besar ni, sayang Allah besar ni. Sayang dunia besar ni, sayang akhirat besar ni. Anak meninggal 3 bulan nangis. Kenapa nangis sampai 3 bulan? Redha ke tak redha anak awak dijemput Allah? Redha tapi sedih. 3 bulan nangis. Anaknya 4 yang diambil Allah nombor 2. Awak ada Allah ke tak ada ni? Ada akhirat ke tak ada ni? Ini amanah bagi pinjam je. Allah boleh ambil anytime. Kenapa awak mesti menangis? Bukan milik awak. Tapi tak belajar. Anak itu hadiah, anak itu pinjaman, anak itu amanah, anak itu pendinding api neraka, atau anak itu sumbat aku ke neraka. Yang mana satu? Sekarang semak balik syahadah anak, tengok balik Quran anak, tengok balik kepahaman anak tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang akhirat. Kalau ini tidak jelas, kita masuk, dia tak masuk. Kemungkinan kita tak jadi masuk sebab dia tak masuk. Walaupun ada hadis kata kamu tidak menanggung dosa orang lain, tapi kalau dia ada kaitan dengan kita, dia anak kita. Ya Allah, itu ayah aku, mak aku, dia pergi masjid hari-hari, tapi aku dibiar tak solat. Dia baca Quran hari-hari, tapi dia biar aku tak kerti baca Quran. Jangan. Oh, sekejap, sini. Ni ada anak kamu ni. Betul ke ni anak kamu? Betul. Boleh nampak? Kamu solat, kamu nak ke syurga, anak kamu nak ke neraka. Kamu tak didik anak kamu, maka kamu juga tersumbat sama-sama dengan anak awak. Sedih tak? Mudah-mudahan kita sedihnya sekarang, bukan sedihnya dari bawah tanah, bukan sedihnya sudah jadi alam arwah, bukan sedihnya di mahsyar.